Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Norimah binti Anwar Elias Muhammad Tahir akan membentangkan tajuk kajian saya bertajuk pencapaian melalui Iskomin dalam menentukan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian bagi program Diploma Accountancy Politeknik Hulu Terengganu. Pengenalan bagi kajian ini iaitu sejajar dengan arus perubahan gaya hidup normal baru, maka kaedah pembelajaran dan pengajaran juga telah berubah daripada kaedah bersemuka kepada kaedah pertemuan secara alamiah. Perubahan proses penerimaan pembelajaran dan pengajaran daripada bersemuka kepada atas talian juga sedang giat diaplikasikan oleh semua pihak sama ada di peringkat sekolah rendah sehingga peringkat pengajian tinggi. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di Politeknik Hulu Terengganu berubah daripada bersemuka kepada atas talian. Perubahan ini telah menyebabkan semua pensyarah perlu mengambil langkah menukar corak pembelajaran dan pengajaran mereka kepada pendekatan atas talian. Maklum balas yang diterima daripada para pensyarah program Diploma Accountancy sesi pengajian Jun 2020 menunjukkan kursus yang berbentuk pengiraan dan memerlukan penerangan bagi setiap langkah penyelesaian agak sukar untuk dilaksanakan secara atas talian. Para pensyarah sukar untuk memastikan pelajar mereka faham dan boleh menyelesaikan soalan latihan yang diberikan. Mereka berpendapat perlu mencari kaedah yang dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian dan boleh diterima oleh para pelajar. Oleh itu, satu kajian perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor-faktor keberkesanan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan secara atas talian bagi pelajar-pelajar Politeknik Hulu Terengganu bagi program Diploma Accountancy sesi pengajian Jun 2020. Kajian literatur bagi kajian ini iaitu menurut Mahmud 2020 pencetus wabak COVID-19 kini memaksa guru untuk menggunakan pelbagai kemahiran mereka untuk merangka strategi pemudahcaraan dan penilaian yang lebih berkesan. Manakala menurut Muhammad Razi 2020, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian kerana ramai dalam kalangan murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana akses kepada teknologi komunikasi terhad. Manakala menurut Munirah Hamad, Siti Balqis Mahlan dan Chen Peng Eng 2020, pembelajaran atas talian ini sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Kemahiran ini memerlukan seseorang yang mampu menentukan apa yang perlu dipelajari, mencari maklumat atau bahan untuk dipelajari, mempunyai kemahiran pembelajaran kendiri dan berdikari, bermotivasi serta boleh membuat refleksi terhadap pembelajarannya dengan melakukan pentaksiran kendiri atau cara yang lain. Menurut Cik Gani Mai Sihah, Arisiana, Zaliza dan Rizwan, 2016 menyatakan jika pensyarah atau pengajar tidak menyesuaikan pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar, maka ia akan menimbulkan implikasi ketidakselesaan dan kurangnya perhatian oleh pelajar semasa mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dan boleh menyebabkan pelajar tertinggal dalam pelajaran. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian bagi program Diploma Accountancy sesi Jun 2020 di kalangan pelajar Politeknik Hulu Terengganu. Objektif bagi kajian ini adalah seperti berikut. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran dan pengajaran, mengenal pasti aspek interaksi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian, mengenal pasti keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek maklum balas pensyarah, mengenal pasti keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek strategi pensyarah, mengenal pasti keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek maklum balas pelajar. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang melibatkan pelajar-pelajar yang menggunakan perbincangan atas talian sebagai salah satu kaedah pembelajaran dan pengajaran. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen untuk penyelidikan dan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan maklumat asal responden manakala bahagian B mempunyai 25 item yang menjurus kepada persoalan kajian. Borang soal selidik ini diubah suai dari soal selidik yang direka bentuk oleh Mahizi Hamzah 2007. Soal selidik ini menggunakan skala Likert 5 mata iaitu amat setuju, setuju, sederhana setuju, tidak setuju dan amat tidak setuju.
Sampel kajian adalah pelajar Diploma Akuntansi semester 1 hingga semester 5 sesi Jun 2020 Politeknik Hulu Terengganu. Seramai 77 orang pelajar telah terlibat dalam kajian yang dijalankan. Data yang dikumpulkan akan dikodkan, direkod dan dianalisis menggunakan SPSS. Proses penganalisaan adalah menggunakan kaedah peratusan dan scoring. Analisa kajian. Analisa kajian ini terdiri daripada 5 aspek iaitu persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran dan pengajaran, aspek interaksi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian, keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek maklum balas pensyarah, keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek strategi pensyarah, keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek maklum balas pelajar. Berikut adalah aspek pertama iaitu mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran dan pengajaran yang terdiri daripada 5 soalan. Di antara 5 soalan ini, soalan pertama menunjukkan nilai Mi tertinggi iaitu 4.57 iaitu kandungan pembelajaran dan pengajaran menepati dengan kursus yang diambil. Jumlah keseluruhan Mi bagi aspek ini iaitu 4.29. Untuk aspek kedua iaitu mengenal pasti aspek interaksi pembelajaran dan pengajaran secara atas talian juga mengandungi 5 soalan dengan nilai min tertinggi pada soalan nombor 3 iaitu proses pembelajaran dan pengajaran di antara pensyarah dan pelajar berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan dengan nilai min 4.51. Jumlah keseluruhan min bagi aspek ini iaitu 4.35. Aspek ketiga iaitu mengenal pasti keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek maklum balas pensyarah yang terdiri daripada 5 soalan di mana soalan nombor 5 memberi nilai min tertinggi iaitu 4.60. Jumlah keseluruhan bagi min bagi aspek ini iaitu 4.43. Seterusnya, aspek keempat iaitu mengenal pasti keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek strategi pensyarah juga terdiri daripada 5 soalan di mana soalan nombor 2 dan nombor 5 memberikan nilai Mi yang sama dan nilai tertinggi iaitu 4.57. Jumlah keseluruhan min bagi aspek ini iaitu 4.51. Aspek terakhir mengenal pasti keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian melalui aspek maklum balas pelajar yang terdiri daripada 6 soalan di mana nilai min tertinggi adalah pada soalan nombor 1 iaitu saya tahu menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran secara atas talian dengan nilai min 4.43. Jumlah keseluruhan min bagi aspek ini iaitu 4.11. Analisa data daripada 5 aspek ini menunjukkan strategi pensyarah memberikan nilai min tertinggi dan diikuti nilai min kedua tertinggi iaitu maklum balas pensyarah. Dapatan kajian yang dijalankan terhadap pelajar semester 1 hingga 5 program Diploma Akuntansi sesi Jun 2020 Politeknik Hulu Terengganu menunjukkan di antara aspek penilaian yang memberikan nilai min tertinggi iaitu aspek strategi pensyarah dan diikuti aspek maklum balas yang diberikan oleh pensyarah. Pelajar-pelajar ini bersetuju bahawa keberkesanan penerimaan terhadap pembelajaran dan pengajaran secara atas talian bagi kursus yang berbentuk pengiraan bergantung kepada strategi pensyarah dalam menyampaikan pengajaran mereka. Pelajar juga bersetuju bahawa kefahaman dan keberkesanan terhadap kursus yang diikuti secara atas talian bergantung juga kepada maklum balas yang diberikan oleh pensyarah. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh para pensyarah dalam memastikan mereka faham dan memberi respon terhadap persoalan yang diutarakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan secara atas talian. Kesimpulan kajian jelas menunjukkan bahawa strategi yang digunakan oleh pensyarah amat penting dalam memastikan pelajar-pelajar dapat mengikuti PDP yang berkesan secara atas talian. Pelajar akan lebih tertarik kepada kaedah PDP yang pelbagai, menarik serta mudah difahami. Pendekatan strategi yang betul boleh menyebabkan maklumat yang sukar boleh mudah difahami. Pelajar sentiasa tertunggu-tunggu kaedah dan maklum balas yang akan digunakan oleh pensyarah mereka untuk kelas akan datang. Pelajar akan bersungguh-sungguh untuk mengikuti PDP secara atas talian dan bersedia untuk berinteraksi sekiranya diperlukan. Cadangan kajian seterusnya, pengkaji mencadangkan agar kajian lanjut dijalankan terhadap teknik dan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian merujuk kepada kursus yang melibatkan pengiraan atau teori. Berikut adalah rujukan yang digunakan untuk kajian ini. Sekian, terima kasih.